Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Khusus kepada pelajar-pelajar prinsip perakaunan saya iaitu pelajar kelas 4 SKA. Baik, untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang persamaan perakaunan. Okey, ini masih lagi dalam bab yang kedua. Baik, standard pembelajaran. Okey, apa fokus video kita pada kali ini? Iaitu yang pertama, selepas awak menonton video ini, awak sudah boleh menulis rumus persamaan perakaunan. Jadi kita nak tahu persamaan perakaunan apa rumus dia. Okey. Yang kedua, okey, kita dah boleh menghitung nilai aset, liability dan juga equity pemilik. Dan yang ketiga, okey, ini adalah fokus utama video kali ini iaitu menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan. Jadi kita nak tengok daripada persamaan perakaunan itu, apabila berlaku urus niaga di dalam perniagaan, okay, urus niaga tersebut akan memberi kesan kepada persamaan perakaunan. Jadi, okay, sebelum kita belajar tentang persamaan perakaunan, konsep asas yang awak perlu mahir, sepatutnya awak sudah mahir iaitu komponen-komponen yang ada dalam komponen-komponen utama yang ada dalam penyata kewangan. Bila awak sebut aset, awak dah boleh senaraikan aset semasa apa, aset bukan semasa apa. Okay, liability semasa, liability bukan semasa, equity pemilik, okay, belanja dan juga hasil. So kita nak gunakan komponen-komponen itu dalam persamaan perakaunan. Okey, ini adalah rumus asas bagi persamaan perakaunan. Okey, persamaan perakaunan adalah aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Okey, aset ataupun harta, aset terdiri daripada dua kan, iaitu aset semasa dan juga aset bukan semasa, sama dengan liability. Okay, liability pun sama, dia ada dua kan, liability semasa dan juga liability bukan semasa, tambah dengan equity pemilik. Okay, jadi persamaan perakaunan ini kita boleh lihat dalam penyata kedudukan kewangan. Okay. Ini adalah penyata kedudukan kewangan. Okay, penyata kedudukan kewangan dia ada dua bahagian. Okay, awak tengok bentuk dia, bentuk T kan? Okay, bentuk T dia ada dua bahagian. Di sebelah kiri ni, di sebelah kiri kita sebut sebagai debit. Okay, debit ataupun saya short formkan dia sebagai DT, merujuk kepada debit. Dan di sebelah kanan ini adalah kredit. Okay, kredit ataupun KT. Okey, jadi bila sebut persamaan perakaunan, jumlah di sebelah debit dia mesti sama dengan jumlah di sebelah kredit. Okey, awak tengok di sebelah debit, jumlah dia adalah 15,000 yang mana debit terdiri daripada aset bukan semasa iaitu alatan pejabat dan juga aset semasa iaitu inventory akhir, akaun belum terima dan juga bank. So jumlah aset di sebelah debit adalah 15,000. Okay, manakala dalam penyata kedudukan kewangan di sebelah kanan ataupun di sebelah kredit, okay, jumlah dia pun sama iaitu 15,000. Okay, yang mana di sebelah kredit terdiri daripada equity pemilik, liability bukan semasa dan juga liability semasa. So jadi dalam persamaan perakaunan, nilai di sebelah debit dan juga di sebelah kredit nilainya mesti sama. Okay. Baik, jadi kalau tengok semula kepada rumus persamaan perakaunan ini, aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okay, jadi apa yang kita boleh katakan adalah sekiranya jumlah aset di sebelah kredit, di sebelah debit ini 15,000. Okay, 15,000 sama dengan jumlah liability dan juga equity pemilik juga dia mesti 15,000. Okay, inilah persamaan asas bagi rumus asas bagi persamaan perakaunan. Okay. Baik, yang ini pula adalah persamaan perakaunan yang melibatkan untung bersih ataupun rugi bersih, iaitu
Aset sama dengan liability tambah dengan modal. So, modal ini sebenarnya merujuk kepada equity pemilik. Okay, tambah dengan untung bersih. Okay, sekiranya perniagaan itu mendapat untung bersih, kita akan tambahkan di bahagian kredit ataupun di bahagian modal. Ataupun sekiranya perniagaan itu mengalami rugi bersih, maka rugi akan ditolak daripada modal. Jadi aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih, ataupun aset sama dengan liability tambah modal. Okay, kalau rugi, kita akan tolak rugi bersih. Jadi untung bersih dan rugi bersih ini kita dah bincang pada kelas yang sebelum ni, iaitu untung bersih dia menambahkan modal, manakala rugi bersih ianya mengurangkan nilai modal. Okay. Baik, persamaan perekonomian juga boleh ditulis sebagai aset sama dengan liability tambah modal, okay, tambah dengan hasil tolak belanja. Jadi hasil tolak belanja ini merujuk kepada yang ini. Okay, hasil tolak belanja merujuk kepada untung bersih ataupun rugi bersih. Yang mana kalau dalam perniagaan hasil lebih besar daripada belanja, okay, maka perniagaan akan dapat untung bersih. Okay, dia akan dapat untung bersih. Okay, manakala kalau sebaliknya berlaku, iaitu hasil lebih kecil ataupun kurang daripada belanja, maka perniagaan itu akan mengalami rugi bersih. Okay, jadi untung bersih dan rugi bersih ini dia mempengaruhi nilai modal pemilik. Okay, kalau kalau untung bersih, modal akan bertambah. Kalau rugi bersih, modal akan berkurang. Okay. Nilai aset, liability dan equity pemilik akan berubah mengikut urus niaga yang dijalankan, namun jumlah aset akan sentiasa seimbang dengan jumlah liability dan equity pemilik. Okey, jadi dalam persamaan perakaunan ini, okey, aset, liability dan equity pemilik nilainya akan sentiasa berubah. Dia bergantung kepada urus niaga yang berlaku di dalam perniagaan. Jadi mengikut persamaan perakaunan, okay, contohnya kalau awak tengok kepada ilustrasi gambar ni, okay, sekiranya nilai aset dia bertambah sebanyak 90,000, okay, jadi di sebelah kredit iaitu liability dan equity pemilik, nilai dia juga akan bertambah sebanyak 90,000. Okay, jadi nilai antara aset, liability dan equity pemilik dalam persamaan perakaunan, nilai dia akan sentiasa seimbang. Kalau aset meningkat, liability juga akan meningkat. Okay, kalau aset berkurang, nilai aset menurun, nilai yang berada di sebelah liability dan equity pemilik juga akan menurun. Jadi dalam urus niaga pun ada juga perubahan yang hanya berlaku di dalam aset sahaja. Okay, ada urus niaga yang melibatkan aset bertambah dan dalam masa yang sama nilai aset juga berkurang. Walau bagaimanapun, okay, dalam persamaan perakaunan nilai ianya masih lagi seimbang. Okey, baik. Jadi perubahan yang berlaku di dalam aset, liability dan equity pemilik, kita boleh tunjukkan perubahan itu di dalam jadual persamaan perakaunan. Okay, ini adalah jadual persamaan perakaunan, okay, iaitu aset yang terdiri daripada alatan kedai, inventory, bank dan juga tunai, sama dengan liability tambah equity pemilik. Equity pemilik terdiri daripada akaun belum bayar dan juga modal. Okay, jadi jadual persamaan perakaunan ini juga merupakan kaedah asas catatan bergu sebelum kamu mahir dalam menyediakan accounting. Okay, jadi sebab itulah saya kata topik persamaan perakaunan ini penting. Kerana inilah merupakan asas
kamu dalam mata pelajaran perakaunan. Okey. Jadi dalam jadual persamaan perakaunan, okey, kalau awak tengok kolom dekat sini, kita akan mula dengan baki awal. So baki awal ni biasanya baki pada awal bulan ataupun awal tempoh perakaunan. Okey, kemudian ada urus niaga yang berlaku. Okey, mungkin A, B ataupun kita boleh letak tarikh-tarikh urus niaga dekat sini. Dan pada di bawah jadual persamaan perakaunan kita akan kira jumlah dia iaitu baki akhir. Okey, ini adalah contoh soalan untuk persamaan perakaunan. Contoh 6, okey, soalan ini saya ambil daripada buku teks. Okey. Jadi contoh 6, berikut merupakan penyata kedudukan kewangan yang disediakan oleh kedai Dobi Ramlah pada 31 Disember 2016. Okey, dalam soalan dia beri penyata kedudukan kewangan. Okay. Jadi di sebelah kiri ni ataupun di sebelah debit, okay, di sebelah debit ini, okay, kelengkapan inventory alat akaun belum terima bank dan juga tunai. Yang ini adalah aset, kan? Ini adalah aset. Manakala di sebelah kredit, okay, dia terdiri daripada liability dan juga equity pemilik. So, equity pemilik, liability adalah akaun belum bayar, equity pemilik adalah modal. Jadi dalam penyata kedudukan kewangan, nilai di sebelah aset dia sama dengan nilai di sebelah liability dan juga equity pemilik. Okey, jadi baik, langkah pertama untuk kita sediakan jadual persamaan perakaunan, okey, awak akan senaraikan aset yang terlibat iaitu kelengkapan, inventory, akaun belum terima, bank, tunai, modal, untung bersih, ambilan dan juga akaun belum bayar. Okey, baik. Yang pertama, okey, kita akan mula dengan baki awal. So baki awal ini kita akan salin semula angka yang diberi dalam penyata kedudukan kewangan. So kelengkapan nilai dia 10,200. Okey, awak masukkan saja nilai dia. Inventory 99,000. Akaun belum terima 4,300. Bank 37,000. Tunai 690. Modal 144,300. Dan juga akaun belum bayar 6,890. So untung bersih dan juga ambilan, okay, belum ada lagi dalam penyata kedudukan kewangan ni, kan? Okay, kerana urus niaga belum lagi berlaku. Okay, jadi kita akan mula dengan maklumat yang pertama. Okay, kita akan buat pelarasan dia. Okay, baik. So maklumat yang pertama, beli kelengkapan baru 5,000 dengan cek. Okay, beli kelengkapan baru. So kelengkapan merupakan aset. Baik, bila kita beli aset, maka nilai aset kita akan bertambah. Okay, kita beli kelengkapan baru dengan cek. Okay, jadi ini awak kena tahu. Bila sebut cek, cek merujuk kepada nilai, cek merujuk kepada akaun bank. Jadi bila kita beli dengan menggunakan cek, maka nilai bank kita akan berkurang. Okay? Jadi macam ni nak rekod dalam jadual ini. So, kelengkapan bila kita beli tadi, kelengkapan kita akan bertambah. So, kelengkapan akan bertambah 5,000. Okay? Kemudian, bank tadi, okay, kerana kita beli, so kita dah bayar. So, nilai bank akan berkurang 5,000. So, bila berlaku pengurangan, awak buat kurungan. Okay, awak tulis 5,000. Okay, jadi kalau awak tengok pada situasi yang pertama ni, kan, okay, perubahan hanya berlaku di dalam aset sahaja. Aset bertambah, kelengkapan bertambah. Dalam masa yang sama, aset berkurang iaitu bank berkurang 5,000. Jadi, persamaan perakaunan kita seimbang, kan? Tambah aset, aset pun tolak. So, kosong, kosong, kan? Liability pun masih lagi kosong.
Okey, yang kedua. Beli barang niaga pada harga RM4,000 secara kredit. Okey, beli barang niaga. So, bila kita beli, maka barang niaga kita akan bertambah. Okey, jadi bila ada perkataan barang niaga merujuk kepada inventory. So, bila kita beli barang niaga, nilai inventory akan bertambah sebanyak RM4,000. Okey, rekod di kolom inventory bertambah RM4,000. Okey, secara kredit. Okey, ini perkataan ni secara kredit. So, kredit maksudnya secara hutang. Jadi, bila kita beli barang secara hutang, akaun yang terlibat adalah akaun belum bayar. So, akaun belum bayar ini adalah liability. Jadi, bila kita beli secara hutang, nilai hutang kita akan bertambah. Jadi, akaun belum bayar, tengok kolom akaun belum bayar, akan bertambah sebanyak RM4,000. Okey, dalam masa yang sama, terus semak persamaan perakaunan kita. So, nilai aset bertambah RM4,000, nilai liability pun bertambah RM4,000. So, seimbang kan? Okey, yang ketiga. Urus niaga yang ketiga. Tunai sejumlah 50 diambil untuk perubatan anak. Okey, tunai. Okey, tunai. So, menuju kepada akaun tunai. Okey, jumlah dia 50 diambil. So, kalau tunai diambil, maka akaun tunai kita akan berkurang kan? So, nilai tunai berkurang 50. So, buat kurungan, tunai berkurang 50. Okey, apa tujuan dia? Untuk bayaran perubatan anak. Jadi, dia guna duit perniagaan untuk bayar perubatan anak dia. Untuk kegunaan pemilik, bukannya untuk perniagaan. Jadi, yang ini dia berkaitan dengan ambilan. So, dalam kolom ambilan kita akan letak 50. Okey, baik. Jadi, semak persamaan perakaunan kita. Aset berkurang 50, ambilan juga 50. Okey, ambilan ni kenapa kita tak buat kurungan? Kerana ambilan sememangnya kita tolak daripada modal. So, nilai dia dah pun, nilai dekat sini 50 ini adalah nilai yang perlu ditolak. Jadi, kita dah tak perlu buat kurungan lagi. Kalau kita buat kurungan tolak, dia akan jadi tolak-tolak. Kalau ikut konsep matematiknya, dia dah akan jadi salah. Okey, jadi ambilan 50. Okey. 4. Jual barang niaga berkos 1,200 secara tunai. Okey, jual Okey, jual barang niaga. So, tadi kita dah jumpa barang niaga. Barang niaga merujuk kepada inventory. So, bila kita jual barang niaga, inventory akan keluar kan? So, inventory akan berkurang sebanyak 1,200. Okey, kita tulis dalam inventory berkurang 1,200. Okey, secara tunai pada harga 1,500. Okey, kita jual dan kita dapat tunai. So, tunai kita akan bertambah sebanyak 1,500. So, akaun tunai bertambah dengan 1,500. Okey, baik. Jadi, kalau awak tengok perubahan yang berlaku dekat sini, dia tak seimbang kan? Inventory berkurang 1,200. Tunai bertambah 1,500. Jadi, berapa nilai bezanya dekat situ? 1,500 tolak 1,200, awak akan dapat 300. So, 300 dekat situ merujuk kepada untung. So, kita masuk dalam kolom untung bersih, kita akan tambah dekat sini 300. Okey. Baik, cuba awak faham semula ayat dia. Okey, harga barang niaga kita 1,200. Tapi kita boleh jual dengan harga 1,500. So, dekat sini telah berlaku untung. Okey, jadi untung kita akan bertambah, kita akan letak dalam kolom untung bersih. Okey, jadi kalau awak tengok semula
perubahan yang berlaku dalam aset dan juga liability pemilik. Nilai aset akan bertambah 300. Di sebelah equity pemilik, untung bersih akan bertambah 300. Jadi persamaan perakaunan kita seimbang. Okey. Okey, yang seterusnya. Urus niaga yang kelima. Terima komisen jualan sebanyak 500 secara tunai dan telah dibankkan. Okey, kita faham dulu yang pertama ni terima komisen jualan. So komisen merujuk kepada hasil. So bila kita terima komisen, hasil merujuk kepada untung bersih. Untung bersih akan bertambah sebanyak 500. Okey, kita letak di kolom untung bersih. Untung bersih bertambah 500. Okey, secara tunai. Okey, kita dapat tunai. Kemudian duit itu kita terus masuk ke dalam bank. So kita nak rekod dekat mana? Nak rekod dekat tunai ataupun kita rekod di bank? Okay, jadi kita akan terus rekod ke dalam akaun bank. So nilai bank kita akan bertambah sebanyak 500. Okay. Baik, kita terus sebab dia kata dapat tunai terus kita bankkan. Maknanya kita terus bawa masuk ke dalam akaun bank. Jadi kita terus letak di dalam kolom bank. Okay, yang keenam. Serbuk pencuci berkos 70 dikeluarkan untuk kegunaan peribadi. Okey, serbuk pencuci. So serbuk pencuci ini merujuk kepada barang niaga. Okey, jadi barang niaga itu adalah inventory. So inventory dikeluarkan, harganya RM70. So nilai inventory akan berkurang. So buat kurungan 70. Okey, untuk kegunaan peribadi. Okey, dia guna untuk diri dia sendiri, bukannya untuk perniagaan. Jadi dekat sini adalah ambilan. Okey, jadi kita letak dalam ambilan sebanyak 70. Okey. Okey, yang ketujuh. Jualan barang niaga. Okey, jumpa lagi barang niaga. So barang niaga adalah inventory. Okey, harganya RM5,000. Dijual secara kredit pada harga RM5,500. Okey, kita selesaikan dulu yang depan ni. Jualan barang niaga, harganya RM5,000. So, inventory, okay, kalau kita jual, inventory bertambah ke berkurang? Inventory akan berkurang kan? Okay, so inventory akan berkurang sebanyak RM5,000. Okay, jual secara kredit, okay, kalau kita jual secara hutang, so bila kita jual secara kredit, jadi yang terlibat adalah akaun belum terima. Okey, akaun belum terima akan bertambah sebanyak harga yang kita jual kepada ABT iaitu 5,500. So ABT akan bertambah 5,500. Okey. Jadi tengok ada perubahan perbezaan angka kan. Harga barang kita 5,000. Kita jual dengan harga 5,500. So dekat situ ada untung sebanyak 500. Jadi untung 500 kita akan masuk dalam untung bersih 500. Okay. Baik, seterusnya bila kita dah selesai rekod urus niaga di dalam jadual persamaan perkaunan, okay, kita perlu mengira baki akhir. Okay, so awak kira baki akhir dekat sini. Okay, untuk kelengkapan, okay, 10,200 tambah dengan 5,000, kita akan dapat 15,200. 15,200. Okay. Kemudian inventory, okay, 99,000 tambah dengan 4,000. Okay, kalau kurungan maknanya kita kena tolak kan? Tolak 1,200, tolak 70, tolak 5,000. Okay, awak akan dapat 96,730. 96,730.
Okey, ABT tambah 4300 tambah 5500 9800. Okey, bank 37 tolak 5000 tambah 500, kita akan dapat 32500. Okey, tunai 690 tolak 50 tambah 1500, 2140. Okey, modal tak ada perubahan yang berlaku kan? 144,300. Okey, untung bersih 300 tambah 500 tambah 500, 1300. Okey, ambilan 70 tambah 50 dah jadi 120. Akaun belum bayar 6890 tambah 4000, 10890. Okey, jadi baik, kita nak tengok persamaan perakaunan kita ni seimbang ataupun tak. Okey, kat sini kan. So, kita kira jumlah aset kita. So, tambahkan semua tadi, 15,200 tambah 96,730, 9,800 tambah 32,500 tambah 2140. Okey, awak akan dapat 156,370. 156,370. Okey, manakala di sebelah liability dan juga equity pemilik, kita tambah ni kan. Modal tambah untung bersih. Okey, ambilan dia mengurangkan modal tadi. So yang ini kita kena tolak. Akaun belum bayar kita tambah tadi kan. Jadi 144,300 tambah 1300 tolak ambilan 120 tambah dengan akaun belum bayar 10890. So kita akan dapat 156,370. So kalau kita tengok nilai di sebelah aset 156,370, nilai di sebelah liability dan equity pemilik, okay, dia akan jadi angka yang sama. Okay, biasanya kalau aset dan liability angkanya adalah sama, okay, maka kita boleh katakan bahawa persamaan kita itu adalah betul. Kita boleh katanya ianya adalah betul. Okay. So dekat sini kita boleh semak jawapan awak. Okay, kemudian apabila kita dah siap tadi, kita dah rekod semua urus niaga di dalam persamaan perkaunan, kita dah kira baki akhirnya. Okay, baki-baki akhir tadi kita akan pindahkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember. Di sebelah debit kita akan tulis aset bukan semasa, kelengkapan, aset semasa, inventory, akaun belum terima, bank dan juga tunai. So jumlah dia adalah 156,370. Okey, manakala di sebelah kredit, di sebelah kanan dia equity pemilik, modal 144,300. Okey, tambah dengan untung bersih 1300. Okey, dapatkan jumlah dia 145,600. Tolak dengan ambilan RM120. Kita akan dapat 145,480. Okey, tambah dengan akaun belum terima 10890, kita akan dapat nilai yang sama 156,370, 156,370. Okey, jadi ini adalah persamaan penyata kedudukan kewangan yang baru selepas urus niaga, iaitu pelarasan yang telah kita buat. Okey, jadi sampai sini sahaja dahulu video persamaan perkaunan untuk kali ini. Jadi, awak cuba dulu jawab soalan latihan yang cikgu sediakan di dalam modul itu. Okey, cuba dahulu jawab soalan tersebut, nanti kita akan bincang. Yang penting awak buat dahulu, betul ataupun salah itu soal yang kedua. Awak cuba dahulu buat, tak tahu awak tekalah dulu.
mana kedudukan dia, nanti kita akan bincang. Okey. Jadi, sekian sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.